Ramadan dan Syawal, asnaf, fakir, miskin dan mu'alaf dapat bantuan Lembaga Zakat Selangor. Perinciannya kita bersama Tengku Amrul Rahman langsung dari Selangor. Silakan Q. Baik, terima kasih Nurul. Lembaga Zakat Selangor memperuntukkan 31.9 juta ringgit bantuan Ramadan dan Syawal untuk diagihkan kepada lebih 68,000 asnaf, fakir, miskin dan mu'alaf di seluruh negeri ini. InsyaAllah bantuan ini akan dapat diambil bermula pada selewat-lewatnya lah 12 bulan Mac 2024, di mana kita akan memberi setiap keluarga tu minimum 300 kepada keluarga asnaf miskin dan 350 kepada asnaf fakir. Okey. Dan maksimum berdasarkan nombor bilangan tanggungan, diorang boleh mendapat sehingga berjumlah RM1,000 satu keluarga, insya-Allah. So ini adalah bantuan yang memang kami dan Lembaga Zakat memberi pada setiap tahun dengan harapan sedikit sebanyak dapat membantulah keluarga-keluarga asnaf ni untuk sama-sama meraihkan Ramadan dan Hari Raya. 3 daerah mencatatkan jumlah peruntukan agihan zakat tertinggi bagi bantuan Ramadan dan Syawal, iaitu Petaling, Klang dan Hulu Langat. Beliau berkata demikian selepas program simbolik agihan perdana bantuan Ramadan dan Syawal di Shah Alam. RM80 juta, itu sasaran nilai jualan Pharma Selangor tahun ini selaras penglibatan 1,807 usahawan meliputi 37 pasar tani. Berbanding tahun lalu, sebanyak RM78 juta diperoleh. Jadi sasaran nilai jualan untuk negeri Selangor pada tahun ini, tahun 2024 ialah 80 juta. Di mana sehingga kini, sehingga Februari, nilainya dah mencapai 11 juta. Dan jangkakan memang biasanya 10% ke 50% akan lebih daripada sasaran yang kita sasarkan lah. Pasar tani kategori mega seperti Stadium Shah Alam, Putrajaya, Bangi, Kota Kemuning dan Saujana Utama turut menyumbang kepada sasaran berkenaan. Beliau menyatakannya selepas pelancaran program Semarak Ramadan Madani peringkat Selangor di Pasar Tani Laman Niaga Bangi. Dalam pada itu, produk ekonomi di bawah Persatuan Nelayan akan diperkasa termasuk memaksimumkan segala aset bagi tangkapan hasil laut dan sektor aquakultur selain menaik taraf kemudahan jeti agar pendaratan ikan dan hasil laut lebih banyak. Di samping juga kita menumpukan kepada pemasaran ikan supaya agenda kerajaan hari ini untuk memastikan bekalan ikan yang cukup kepada rakyat Malaysia tempat kita capai. Jadi kita akan ada banyak produk-produk pemasaran yang kita evolve ataupun kita revive, evolusi itu, termasuk pasar nelayan mobile fish truck ataupun pasar nelayan yang dibangunkan di kawasan bandar. Kita akan ada kedai runcit kita. Jadi semua ini akan dimanfaatkan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Amanat Bersama Warga Kerja LKIM di Puchong. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ berhasrat membangunkan tasik bandaran Kelana Jaya tahun ini. Kawasan sekitar tasik berpotensi dibangunkan dengan kemudahan lain bagi menarik lebih ramai pengunjung sekaligus membuka peluang perniagaan. Saya lihat ada potensi untuk membangunkan tasik bandaran, di mana kita dah ada tasik, cumanya saya lihat kemudahan lain belum ada. So kita akan buat untuk RSP, di mana bahagian kita akan buat study dulu dan kita akan membangun kawasan ini. Saya ingat potensi ini kita boleh tiru bagaimana tasik Shah Alam dibuat. Beliau ditemui selepas program Petaling Jaya Women's Day Fun Walk sempena Hari Wanita Antarabangsa di Petaling Jaya. Sekian lintas langsung dari Selangor. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Nurul. Silakan. Terima kasih atas perincian itu. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Kerajaan negeri perlu patuh pelaksanaan moratorium pengeksportan bahan mentah unsur nadi bumi bukan radioaktif NRRRI yang dikuatkuasa Januari lepas. Ini kerana pelaksanaan operasi pelumbungan pengeksportannya terletak bawah bidang kuasa Persekutuan.
Surat pemakluman mengenainya telah diedar Disember lepas, disusuli satu surat peringatan bulan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2024 telah menegaskan bahawa dasar sedia ada ialah tentang halangan ataupun tentang halangan untuk pengeksportan NRREE. Dan kita telah mengeluarkan satu lagi surat peringatan kepada Kerajaan Negeri pada 6 Mac 2024. Hak bersuara wartawan dalam membuat sebarang pelaporan tidak akan disekat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri jaminan kebebasan media akan sentiasa disokong dan dimakmurkan. Jadi saya beri jaminan, alhamdulillah sejak saya memegang portfolio ini tidak ada seorang pun wartawan yang telah ditangkap, diheret ke mahkamah sebagai contoh ataupun di soal siasat setakat ini ya, kerana membuat pelaporan ataupun seperti yang Berhormat Julutong sebutkan tadi, menerbitkan berita yang menceritakan tentang skandal. Jelas beliau lagi undang-undang sedia ada, termasuk Kod Etika Wartawan Malaysia, bertujuan pastikan ketenteraman awam tidak terancam. Ini kerana kod etika itu akan pacu media Malaysia sebagai sumber dipercayai rakyat dalam beri maklumat tepat dan sahih kepada masyarakat. 694 daripada 1069 projek sekolah daif di seluruh negara telah siap sejak 2016. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata, daripada jumlah itu 159 masih dalam pembinaan dan baki 216 di peringkat pra-pembinaan. Sememangnya berkenaan dengan bilangan bangunan daif dalam sistem KPM, sememangnya ada angka dia akan turun naik. Yang mana ada yang sudah sampai ke skala 6 apabila kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan, maka ia akan diklasifikasikan sebagai skala 5 dan sebagainya.